Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saudari pengacara majlis yang berusaha Profesor Madya Dr. Najib Marzuki, Dekan Pusat Pengajian Pembangunan Sosial UIM, yang berusaha Dr. Timbalan Dekan Pembangunan Pelajar Mas Udi, nama dia panjang sikit, Mas Udi Mahmudin, Saudara Sumadia Mazan Musa, orang kuat kepada persatuan ini dan seminar ini, saudara yang mewakili persatuan pelajar yang terlibat dalam program ini, seterusnya para profesor, para peserta, tuan-tuan, datuk, puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada saudara Sumadia Mahzan dan semua jawatankuasa beliau kerana telah berjaya atas dua sebab. Satu, menubuhkan Malaysian Art Therapy Association, dan yang keduanya berjaya menganjurkan apa yang dipanggil persidangan art terapi inovasi dalam bantuan menolong peringkat kebangsaan kali pertama, dan saya dimaklumkan inilah julung-julung kalinya satu persidangan yang memberi fokus khusus kepada art terapi dianjurkan di negara kita. Jadi ini satu sejarah dan satu upaya yang pada saya sangat-sangat penting dalam mengembangkan ilmu dan satu bidang yang sangat penting dalam bidang psikologi. Kita tahu bahawa bidang ini bukan baru, cuma perkembangannya di Malaysia ini masih belum cukup meluas, dan kita di Malaysia ini kadang-kadang terlalu terikat dengan conventional thinking sehingga kita takut atau seringkali ragu, malah kadang-kadang prejudis kepada orang yang ingin melakukan inovasi dan sesuatu pembaruan dalam cara berfikir dan dalam cara kita melakukan sesuatu. Kita harus memberikan sokongan dan segala bentuk galakan, encouragement kepada mereka yang cuba memberikan inovasi dalam memajukan ilmu pengetahuan. Lebih lagi dalam satu bidang yang kita nampak kita jauh ketinggalan. Barangkali ianya ada, tetapi tidaklah dijadikan sebagai satu landas ilmu, satu sub bidang, atau mungkin boleh berkembang sebagai satu bidang ilmu dalam bidang psikologi. Setahu saya tidak ada lagi satu kursus pun yang ditawarkan di Malaysia ini, baik sebagai kursus elektif apalagi sebagai kursus wajib, yang memperkenalkan introduction to art therapy, sekurang-kurangnya memberikan satu asas ilmu kepada mereka yang mempelajari bidang psikologi, counselling ataupun kerja sosial. Sekurang-kurangnya mereka ada sense of appreciation dan juga basic knowledge, pengetahuan asas mengenai perkara ini. Dan kita tahu ini adalah satu bidang yang ada kaitan dengan bidang creativity, bidang creativity. Mula-mula saya masuk tadi, saya ingat ke ada kabut sale ataupun jumble sale. Sebab tengok macam-macam ada. Kalau di UK ini ialah kabut sale ataupun jumble sale. Di Amerika garage sale. Jadi ini pun bukan senang susun bagi elok semua ni. Jadi ini juga satu creativity. Teletubby pun ada sana. Dan kalau saya tengok di belakang, saya rasa pula macam kita berada di kelas tadika. Kerana ada lukisan-lukisan kanak-kanak di belakang sana yang dipamerkan. Jadi this will make this persidangan more lively, kerana dia ada kelainan. Selalunya seminar ni kita stres sebab ketah kerja dengan teori dengan apa. Ini kita boleh express, experiment ourselves. Dan saya juga tertarik dengan nama mata. Mata ialah mata. Kalau tak ada mata tak boleh lihat,
dan dia tak boleh lihat, hilanglah satu panca indera. Jadi mata ni penting untuk kita manfaatkan, ya, sebab ada setengah perkara yang kita tak boleh dengar suaranya, tapi kita boleh lihat dengan mata. Jadi art therapy ni dia ialah satu ekspresi kepada sesuatu yang tidak dapat kita dengari tapi boleh dilihat dengan mata. Jadi saya fikir istilah yang digunakan itu sangat bagus. Lebih lagi bila tengok yang ujung tu kaki dia panjang ujung, ya. Jadi itu menunjukkan harapan Profesor Madya Mazlan untuk sustainability, perpanjangan, ya, supaya jangan jadi satu persidangan ataupun satu persatuan yang hanya hidup sebentar saja. Ini mesti sustainable, ya. Sebab satu ketika dulu kita lihat orang begitu gairah bercakap mengenai kaunseling Islam, ya, malah ada orang suka melabelkan, ya, ini kaunseling Islam, ini saja kaunseling yang boleh dan harus digalakkan, yang ini non-Islamik. Sedangkan ilmu itu dia ilmu lah, ya. Selagi dia bukan ilmu sihir, ilmu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Malah sihir pun boleh belajar tapi tak boleh amal. Boleh belajar tapi tak boleh amal. Tapi oleh kerana tak boleh amal dan takut kita terpengaruh, maka lebih baik jangan belajar, ya? Ilmu lain semua okey, mana ilmu lain semua Islam, ya? Jadi kita yang melabel-labelkan. Dan kita lihat dalam Islam itu usaha menolong orang lain itu adalah satu usaha yang sangat mulia, yang sangat dituntut oleh Islam, ya. Dan tetapi malangnya kajian-kajian tentang bagaimana ilmu ataupun sumbangan yang ada dalam Islam itu boleh dimanfaatkan dalam kita menolong tidak banyak, hanya bersifat theoretical, conceptual, tetapi aplikasinya kita tidak lihat. Dan akibat daripada itu minat orang terhadap kaunseling yang berteraskan Islam itu akhirnya pudar, dan akhirnya orang tak bercakap lagi dah pun sekarang ni, ya. Jadi itu satu perkara yang berlaku akibat daripada tidak ada kajian perbincangan secara mendalam yang dibuat, lebih lagi penerbitan, ya, penerbitan dan sebagainya. Sedangkan kita tahu bahawa dalam Islam itu banyak perkara daripada sebutannya, amalannya dan sebagainya yang boleh menolong. Dan saya percaya art therapy ini salah satu daripada caranya. Kalau kita lihat di negara maju, kita lihat dalam movie yang dihasilkan oleh Hollywood sudah banyak kita tengok, ya, dalam kes-kes CSR, dalam kes trauma dan sebagainya. Kalau seseorang itu tak boleh bercakap atau tak mau bercakap, terutama sekali kalau kanak-kanak dan sebagainya, maka dia boleh ekspresikan diri dia dengan berbagai cara. Dengan sebab itu kita mesti mengembangkan bidang ini segera, ya, mengembangkan bidang ini segera dan melakukan banyak kajian. Di universiti ini kalau tidak ada kajian dan tidak ada penerbitan, tidak ada ilmu. Ilmu ini mesti kita dokumentasikan dan mesti kita sebarkan. Jadi itulah peranan sebuah universiti. Kalau tidak ada publication, kalau tidak ada penyebaran ilmu, maka itu bukan universiti, ya. Dia jadi tempat mengajar saja. Sebab itu saya ingin menggalakkan supaya kalau boleh apa yang dihasilkan dalam seminar ini dimuat naik dalam website, dikongsikan, ya. Dan saya cakap dengan Prof Mazlan tadi supaya buat link persatuan ini dengan webpage UUM supaya orang boleh baca, dan kita akan dapat banyak lagi pihak yang akan datang dan menyumbang. Dan dengan sebab itu ini akan menjadi satu bidang baru yang boleh UUM menjadi champion, ya, menjadi menerajui bidang ini. Dan saya ingin syorkan supaya diperkenalkan satu kursus di peringkat asas, ya, mungkin introduction to art therapy dulu, ya, dan mungkin di peringkat masters juga diperkenalkan satu paper tentang art therapy ini untuk dikongsi oleh pelajar social work, counselling dan juga psikologi, ya. Tetapi haruslah dibangunkan dengan mantap dan mula mencipta minat di kalangan mereka yang mengamalkan bidang ini, ya. Dan saya percaya art therapy ini tidak bermaksud untuk menjuarai segala-galanya dalam bidang kaunseling ataupun psikologi dan menolong. Saya percaya ini adalah salah satu bidang yang
perlu dikembangkan dengan cepat kerana bidang ini ialah bidang yang amat kurang ataupun mungkin langsung tidak diberikan perhatian oleh para pengamal ilmu psikologi di Malaysia ini, kerana ia memerlukan sedikit pengetahuan dalam bidang art, kesenian, ya, dan sebagainya supaya kita boleh mentafsirkan dan memahami. Jadi mungkin elemen ini kena ada, jika tidak mungkin sukar untuk kita mentafsirkan warna dan sebagainya. Ya, warna dia ada makna-maknanya, pemilihan warna itu. Tuhan tidak jadikan warna di muka bumi ini dengan sia-sia dan sebagainya. Dia setiap warna itu ada makna dia. Kemudian setiap gambaran yang diberikan juga ada makna dia. Kita tahu bahawa orang dahulu kala dia melukis dalam gua. Ya, dia melukis dalam gua dan dia menyampaikan suatu perkara yang dia tak boleh sampaikan dalam bentuk lukisan. Sebab itu ada orang kata UFO dan sebagainya sudah ada dulu. Sebab orang dulu-dulu sudah, yang dah hidup mungkin ratusan ribuan tahun, sudah melukis benda-benda yang di zamannya tidak ada. Mungkin dia lihat, mungkin itu imajinasinya, kita tidak tahu. Ya, sampai sekarang ini ada, ya, di dalam kajian-kajian arkeologi. Selain daripada itu, kita tahu bahawa Leonardo da Vinci juga, ya, yang merupakan pelukis agung dunia, ya, juga melukis dan meninggalkan beberapa quote yang menjadi interpretasi, ya, yang menjadi kajian dan penelitian kepada setengah-setengah penganut agama Kristian. Dan kita lihat bagaimana dalam novel dan dalam filem Da Vinci Code, bagaimana apa yang dia lukiskan itu, apa yang dia tafsirkan itu memberikan makna yang sangat mendalam kepada mereka yang mau mengkaji mengenai suatu perkara dalam agama Kristian umpamanya. Jadi dengan sebab itu kita jangan bataskan ilmu kita ini kepada perkara-perkara yang terhad saja, kerana ada banyak perkara yang boleh kita terokai dan kembangkan dan majukan kalau kita bersedia untuk menerima inovasi dan perubahan. Dan saya sekadar nak kongsi sedikit saja, ya. Saya membaca buku ini, buku Small Change, Little Things Make a Big Difference. Ini satu buku yang sangat menarik, yang sebahagian besarnya adalah berkaitan dengan bagaimana nak tolong orang dengan cara membuat perubahan-perubahan kecil. Dan salah satu yang saya paling tertarik ialah dia sebutkan di sini mental refreshment. Dia kata ada beberapa gerakan fizikal terapi yang paling baik yang patut dibuat, dan dia sebutkan salah satu yang paling baik, dia kata, untuk memberi ketenangan kepada minda ialah dengan melakukan child's pose. Child's pose ialah, dia panggil child pose, tapi kalau kita panggil rokok dan sujud. Child pose. Ini terapi minda yang paling baik. Child pose, tapi kita panggil rokok, dan dia tak panggil rokok dan sujud, dia panggil child pose. Tapi tuan-tuan tengok gambar ni, tuan-tuan tahu, ini ialah posisi yang mana minda paling tenang. Dan ini juga, yang ni tahu dia panggil apa? Yang ni dia panggil downward facing dog. Downward facing dog. I hope orang psikologi baca. Saya baca buku ini dan saya memang terpesona dengan buku ini, ya, tentang bagaimana untuk memberikan ketenangan, ya. Dan satu lagi yang saya baru baca ialah, saya suka baca buku-buku yang tulis Rhonda Byrne. Dia tulis The Secret dan later dia tulis The Magic, ya, The Magic. Dan dalam The Magic ini, dia kata dia telah memecahkan kebuntuan selama 2000 tahun tentang kebahagiaan. Ini cerita psikologi juga, ya. Dan dia quotekan satu petikan daripada Bible, Matthew, Holy Scripture, yang mana ini dia kata agama Kristian mencari, ya, dan tafsirannya tak ditemui. Ini dia punya catatan dia. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Jadi dia kata agama Kristian tak boleh mencari ini. Sehinggalah dia kata dia jumpa dalam Al-Quran ayat la in syakartum liazidannakum. Yang dia petik di sini, dia kata, and remember
when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. Maknanya dia kata, the secret word untuk memberikan ketenangan kepada manusia ialah istilah yang dia sebut sebagai gratitude. Kita sebut syukur. Dia kata dalam Kristian ada, dalam Islam ada. Dia kata kalau Tuhan kata kalau kamu syukur, you will get more, abundance. Tapi kalau you tidak syukur, what you have will be taken away from you. Ya, dia kata inilah asas yang mana kenapa manusia sering gelisah, tidak puas hati, marah, kecewa, hasad, dengki, ya, sombong, bongkak, sebab dia tidak ada gratitude, kesyukuran. Kita ini ialah ayat kunci dalam agama Kristian dan agama Islam. Ya, jadi dia kata kalau kita nak menolong orang, first and basic ialah ajar orang untuk bersyukur dulu. Ya, bersyukur dulu. Ya, jadi ini satu elemen yang saya kira semakin hilang dalam masyarakat kita. Kita jadi tamak, jadi haloba, jadi hasad, jadi dengki sebab kita asyik tengok orang lain lebih daripada kita saja. Dan kita sakit hati. Apabila kita sakit hati, maka akhirnya kita sakit jiwa. Ya, jadi sebab itu golongan ataupun pengamal-pengamal psikologi yang mengajar orang untuk bertenang dan mendidik orang supaya bertenang, harus juga memikirkan bagaimana untuk membawa orang lain supaya mensyukuri, ya, dan berterima kasih atas apa yang dia buat. Saya galakkan tuan-tuan baca buku ni. It's very very good. Ya, dalam bahasa Melayu tak keluar lagi. Dia baru keluar je buku ni. Saya baca semua buku yang dia tuliskan. Buku pertama dia sebutkan mengenai senyum. Ya, senyum dan kita buku The Secret itu, ya, senyum dan kita be happy, sentiasa tenang dan gembira, dan itu berbuat baik pada orang akan bawakan kita dapat kebaikan balik. What you give is what you will get. The more you give, the more you will get. Ya, jadi itu dalam buku yang the Secret itu. Ya, you baca tiga buku dia dengan yang ni, you will get a lot of insight dalam usaha nak menolong, dan barangkali ini boleh menambahkan kefahaman kita mengenai art terapi yang juga nak menolong. Saya suka untuk mencadangkan juga supaya usaha-usaha menolong ini kita tidak hanya bataskan kepada kita di Malaysia saja, sebab barangkali orang Malaysia ini sudah mewah, sudah ada segala-galanya. Tapi yang malangnya kadang-kadang kita tak syukur kerana terlalu mewah, terlalu banyak, kita lupa bersyukur atau kurang bersyukur. Kita juga sudah sampai masanya untuk keluar dan menolong pihak-pihak di luar. Saya dipahamkan memang UiM melalui kerja sosial sudah pun mula bergerak ke beberapa negara di luar seperti Indonesia, Pakistan dan sebagainya. Saya cadangkan selepas ini eloklah kita bergerak ke Mindanao pula, sebab kita telah jalin hubungan dengan Governor Mindanao di ARMM, Autonomous Region of Muslim Mindanao, ya, yang telah kita sign MOU, dan saya telah berhubung dengan Governor Mindanao untuk kita bantu mereka. UiM telah offer 10 scholarship di Mindanao, dan ini adalah satu kelompok masyarakat yang sudah melalui trauma peperangan berpuluh tahun. Trauma peperangan, pendidikan tak ada, pekerjaan tak ada. Dia orang tahu perang, ya, sebab nak mempertahankan wilayah mereka dan negara mereka. Saya kira you can explore a lot if you go there. Dan kita telah offer scholarship, dan kita bercadang untuk buka office kita juga di sana, dan barangkali Persatuan Kerja Sosial, Persatuan Pelajar juga boleh melihat, ya, bila keadaan sesuai untuk kita bergerak dan melihat bagaimana kita boleh tolong mereka di sana. Saya percaya pejabat pembangunan pelajar boleh melihat perkara ini sebagai satu usaha yang baik untuk menolong kelompok ini. Mereka sangat menghargai Malaysia kerana kita berusaha menolong dia, satu kelompok masyarakat yang langsung siapa pun tak peduli, ya, dia really love Malaysia, ya, dia love Malaysia sebab kita ambil berat. Negara lain cakap je tak tolong apa pun, tapi kita bukan setakat tolong bagi pelajaran, malah kita damaikan mereka, ya, kita damaikan mereka, dua puak di sana, dan kita damaikan mereka dengan kerajaan Filipina sehingga mereka boleh letak senjata dan boleh mulakan hidup mereka. Ya,
Jadi tuan-tuan dan puan, saya percaya kalau kita nak explore banyak perkara baru, barangkali situ salah satu tempat boleh kita pergi. Dan saya juga ingin mencadangkan supaya satu penyelidikan dijalankan dalam bidang ini bagi melihat bagaimana the state of affair bidang art therapy di Malaysia ini, supaya kita dapat kumpulkan fakta dan sebagainya, dan bagaimana potensi dia untuk maju boleh kita gerakkan. Dan universiti tak ada halangan untuk menyediakan grant, tapi paling penting mulakanlah satu penerbitan supaya ilmu yang ada itu dapat dikembang luaskan dan kita akan dapat lebih banyak lagi peminat untuk ikut dan menghargai bidang ini. Jadi saya harap UUM akan dapat menerajui bidang ini dan mulakanlah usaha untuk menerbitkan barangkali peringkat awalnya sebuah buku kecil atau book of reading, barangkali selepas itu boleh diangkat kepada jurnal, sekurang-kurangnya setahun satu pun jadilah, tapi peringkat awal ini bolehlah diperkenalkan satu kursus di peringkat sarjana muda dan di peringkat masters, barangkali satu kursus lagi, dan mungkin boleh ditawarkan satu bidang pengkhususan dalam bidang psikologi mengenai bidang ini. Jadi saya percaya ini satu usaha untuk kita kembangkan bidang ini dengan lebih baik lagi. Jadi saya harap pihak pusat pengajian akan dapat melihat perkara ini dan dapat menjadikan persidangan ini sebagai satu sekurang-kurangnya acara tahunan, kalau tidak pun dui tahunan. Kalau tahunan barangkali mungkin tak ada benda baru yang banyak, tapi kalau dui tahunan barangkali lebih baik. Sambil itu mungkin boleh buat pemilihan mesyuarat dan sebagainya. Jadi untuk itu saya bagi pihak UM akan memastikan bahawa bidang ini akan dapat sokongan kuat daripada pihak universiti supaya ianya dapat dikembangkan dan akan memberikan apa juga bantuan yang diperlukan. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua, terutama saudara Mazan. Saya rasa beliau boleh relief dia punya stres hari ini sebab pelancaran dah selesai dan seminar pun dah selesai. Saya tahu beliau ni seorang perfectionist. Dia buat kerja ini kadang-kadang dia nak perfect. Jadi sometimes you got to tell yourself, you cannot do everything so perfect all the time. Jadi we must be able to accept some defect, some shortcoming here and there. We are human being. Human being can never be perfect. Tapi we try for perfection is good, no problem. Kerana itu akan membolehkan kita cuba buat yang terbaik. Dan saya juga mengharapkan supaya pensyarah yang lain dapat menyokong usaha ini dan membantu persatuan ini dan juga bidang ini untuk boleh bertapak dan berkembang. Dan saya percaya selepas seminar ini persatuan ini akan dapat banyak penyokong dan peminat-peminat barulah yang akan membolehkan bidang ini terus berkembang. Jadi sekali lagi tahniah, dan saya harap seperti mana tulisan mata yang panjang A itu, maka persatuan ini juga boleh kekal berpanjangan, persidangan ini juga boleh kekal berpanjangan sebagai satu tradisi. Dan saya harap banyak lagi bidang-bidang baru yang akan dapat diperkenalkan dan diperkembangkan dalam art therapy ini supaya bidang ini terus berkembang dan UUM akan dapat menjadi peneraju penting kepada bidang art therapy ini. Jadi dengan kata-kata itu dan dengan harapan itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan persidangan art therapy peringkat kebangsaan 2012 dan melancarkan insya-Allah dengan selamatnya Malaysian Art Therapy Association MATA secara rasmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.